Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersiaran bersama saya Anizan Hapani dalam Big Live edisi khas. Masih lagi membincangkan topik rasuah sebagai budaya. Jika semalam kita ada kontes, pastinya hari ini juga ada kontes. Okey? Kontes ni kita akan bagi hadiah. Hadiah ni ada kat sebelah saya ni, iaitu antaranya adalah buku. Buku ke panggil? Okey? Komik ni ha. Okey, yang ini tajuknya Caca Marba. Okey, pelukisnya adalah oleh Zuna. Jadi siapa yang nak dapatkan buku ini secara percuma, okey, sebagai hadiah kita nak bagi ni, giveaway ni kita nak bagi, anda semua boleh stay dalam live kita. Okey, sebelum tu apa kata anda kongsi terlebih dahulu dan juga klik like dekat Facebook live kita ini ataupun menerusi siaran langsung di YouTube Big Blue TV. Sebarang persoalan ataupun pertanyaan anda boleh utarakan di ruangan komen yang telah disediakan. So kalau ada soalan nanti saya akan insya-Allah ada masa saya akan tanyakan kepada tetamu jemputan kita pada hari ini. Baik, hari ini kami akan menampilkan seorang kartunis secara maya. Sebab orang ni jauh, so tak dapat nak datang ke studio kita. Okey? Figura yang hebat iaitu Jaini Abdul Ghani atau lebih dikenali sebagai Binjai. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, apa nama Jaini Abdul Ghani atau Binjai? Lebih dikenali sebagai Binjai lah kan? Biasa Pinjai lah. Macam mana boleh tercetusnya nama Binjai tu? Boleh cerita tak macam mana boleh tercetus tu? Sejarah dia. Okey, nama ni dia tercetus dari brother ni lah, Ibrahim ataupun Ujang. 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 Okey, Ujang dia lebih suka nama spesies buah dan sayur, kan? Jadi kebetulan nama saya tu dekat depan tu ada Jai kan? Jadi entah macam mana sahabat saya pun ketika tu kami di Seremban bersama dengan Ujang. Kemudian tercetuslah ada yang sebut Jai. Binjai terus melekat. Okey, nama yang simple, yang saya rasa cute juga, senang nak ingat, senang nak sebut, tak ada masalah. Betul. Okey. So saya pun nak panggil Encik Binjai macam tu. Boleh. Bukan Encik Jaini Abdul Ghani. Kita panggil dengan nama yang dikenali. Okey. Betul. Sedikit info untuk para pelayar kami di Facebook dan juga di YouTube. Okey. Mungkin yang nak tahu lagi siapa Binjai ni sebenarnya kan. Ni saya nak bagi tahu tentang Cik Binjai kepada penonton kita. Okey. Binjai merupakan seorang pelukis potret, kartun, karikatur, mural, ilustrasi, papan cerita dan serta mahir menggunakan cat air iaitu akrilik dan pastel. Wow, banyak kemahiran ataupun bakat yang ada tu. Bukan sekadar seorang kartunis orang kata kan. Tapi mesti ramai yang nak tahu tanya tu. Macam mana boleh terlibat dalam seni ini ataupun memang berlatar belakangkan keluarga yang orangnya memang berseni. Jadi dia turun temurun sebab tu dia mahir dengan semua seni lukisan gitu. Mungkin boleh kongsikan. Silakan Cik. Okey, masa saya kecil, saya memang suka dah suka melukis, mewarna kan. Tapi satu ketika tu bila saya masuk pertandingan tu, saya tak pernah menang. Jadi dari situ saya pun mencari-carilah siapa yang boleh ajar kan. Sebab kalau dari keluarga saya tak ada yang dari bidang seni. Kemudian rezeki saya terjumpa dengan pelukis Central Market iaitu Allahyarham Zulkifli Abdul Rahman. Dan itu juga
kepada mantan kepada pengarah Balai Seni Lukis Sabah, iaitu Datuk Yaman Haji Mus. Yang ni arwah ni dia memang sekampung lah. Kalau ikutkan ada orang kata apa, bau-bau bacang. Okey, kemudian dari situ saya dapat menuntut ilmu ni lah dalam bidang seni ni ketika saya umur 12 tahun. Dan kemudian setahun saya belajar untuk teknik garisannya, lakaran. Tahun kedua tu saya belajar mewarna je. Dan tahun ketiga tu umur saya dah 15 tahun. Saya dah boleh jual lukisan, saya boleh dah masuk pameran. Begitulah sejarah dia tu. Okey, baik. Tahun pertama sahaja belajar garisannya, lama belajar Lama. untuk melukis ni. Tahun kedua nak belajar mewarna. Ya, Betul? pada betul tak? ketika tu, tahun kedua tu, warna saya hanya dibenarkan warna asas, merah, biru dan kuning. So saya dilatih untuk membina dan mencipta pelbagai warna hanya menggunakan warna asas tu. Dia kalau untuk betul-betul mahir pandai melukis tu, tempoh masanya tu makan berapa lama? Kalau ikutkan bergantung kepada bakat, latihan dan usaha lah. Setengah orang dia tak sampai setahun pun dah mahir dah kan. Cuma saya ni dilatih dan itulah orang kata mungkin sifu saya tu nak saya lagi memahami lah pasal seni ni. Mungkin lama belajar sampai mahir. Okey, tadi ada kata tak pernah menang masuk pertandingan. Tak pernah menang. Sebelum saya belajar tu lah. Sebelum belajar tak pernah menang. Orang kata sebelum dah jumpa guru tu kan. Kira barulah saya ada prestasi saya semakin meningkat lah. Sampai ke tahap cikgu-cikgu sekolah lain kata dia ni tak payah ikut lah. Tak payah join lah pertandingan. Masa belajar tu selepas 12 tahun belajar lukisan ke macam mana? Sebelum 12 ke atau selepas 12 tahun? Umur 12 tahun? Saya mula belajar tu umur 12 tahun. Umur 12 dan yang tahun. betul-betul saya turun ke orang kata ke gelanggang sebenar lah kan. Pada umur 15 tahun. Okey, saya pun difahamkan anda telah dinobatkan sebagai tokoh kartunis Sabah. Malahan sejak dari zaman sekolah lagi. Okey. Yang ni of course lah sebab anda memang minat melukis kan. Bukan itu sahaja, pernah juga memenangi karya pilihan tahunan Negeri Sabah KPTNS. Iaitu 3 tahun berturut-turut. Tahun 1996. 1997 dan 1998. Waktu ni saya kecil lagi. Hari ni baru dapat jumpa orangnya, teruja. Okey, saya rasa bangga sekali daripada belajar lukis garisan sehinggalah pelbagai kejayaan yang dicapai. Okey, mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai kejayaan itu dan juga cabaran yang dilalui. Sebab bermula daripada zero mungkin, tapi dah jadi hero. Okey, sejak saya dah mula orang kata dah ke gelanggang utama ni, saya diajar pertama kali bagaimana untuk menjual karya saya. Masa tu di Hotel 5 Bintang pada hujung minggu, saya akan pergi ke Hotel 5 Bintang tu dibawa oleh sifu saya tu untuk menjual karya saya. Dan Alhamdulillah pada hari pertama tu saja saya dah dapat sebanyak RM200. Orang kata macam wah. Sebab karya saya dah boleh, orang kata dah boleh dijual kan, dah boleh diterima oleh orang kan. Pada ketika itu pun yang pembeli dia rata-ratanya pelancong lah, pelancong dari Eropah. Kemudian lama kelamaan tu sifu saya tu kata
cubalah masuk pertandingan pula kan, yang peringkat lagi tinggi. Jadi saya pun cuba dan alhamdulillah karya saya mendapat tempat lah. Uh, Orang kata dari usaha tu ke level seterusnya tu orang kata dia lagi semakin lama semakin bersemangat lah. Uh, Gitulah tu. Mm, mm, mm. Nampak dah jual apa, start jual je lukisan tu sehari tu, yang tu permulaan 200. Kan? Yang tu pada umur Betul. bila tu? Umur waktu tu Umur dah 15 tahun. 15 tahun dah boleh buat sendiri daripada lukisan. Terbaik. Belajar start pada umur 12, 13, 14, 3 tahun. Okey. 3 tahun. Lebih kurang macam tu. Okey, okeylah daripada dulu sampai sekarang lukisan paling mahal berapa yang pernah terjual? Lukisan apa? Macam tu. Yang saya rasa dia tak besar mana, tapi saya rasa macam dia satu penghargaan yang tak ternilai. Sebesar A4 tu pun saya rasa pernah mencecah RM300 lah. Uh-uh. Yang tu kecil kan. Mm-mm-mm. Yang besar adalah sampai ke 10,000 ada juga. Mm-mm. Okey, orang yang di hadapan saya ni kalau dah jual 10,000, 300, mula-mula pun 200 tu tahun dulu 19, belum masuk tahun Betul. 2000 tu, ataupun awal 2000. Okey, dah macam hebat lah, belasan tahun remaja. Kalau ada tokoh remaja tu antara yang terbaik lah, yang lagi pun banyak anugerah yang dapatkan, tokoh pelajar pernah dapat juga. Okey, orang yang di hadapan saya ni memang bukan calang-calang. Bukan sahaja menjual, bukan sahaja belajar, bukan sahaja banyak menang kejayaan, tetapi apa yang membuatkan saya teruja, bangga dan juga nervous sebenarnya. Sebab Binjai juga pernah dilantik sebagai duta karikatur Formula 1 GP Sepang pada tahun 2003. Wow, okey, wow, memang hebatlah. Okey. Mungkin boleh ceritakan bagaimana boleh dilantik menjadi duta pada ketika itu, kan, permulaannya macam mana? Sebabnya 2003, dah lama juga tu. Ingat lagi kan? Mesti ingat. Sebab yang ni paling bermakna mungkin. Betul. Ketika tu ada yang manage untuk di bahagian VVIP, iaitu bahagian litar Sepang tu, dia ada dinamakan Paddock Club. Paddock Club ni dia, saya pun tak tahu kenapa dia sangat mahal. Rupanya dia adalah satu kawasan untuk VVIP. Harga tiket masa tu sehari 7,000. Kemudian pada masa tu saya di offer untuk 3 hari dan saya pun menerima tawaran tu, dan saya tak tahu apa tugasan saya, tempat tu macam mana kan. Kemudian bila saya pergi, saya rasa macam wow, ini adalah satu yang tempat yang betul-betul grand, di mana saya berjumpa dengan banyak CEO syarikat-syarikat besar kan. Dan kemudian pada masa tu juga saya diarahkan untuk menonjolkan kita punya budaya Malaysia ni dengan pakaian bersongkok, baju Melayu, bersamping kan. Jadi satu masa tu pun CEO untuk Formula 1 ni, FIA, dia minat sangat dengan budaya kita, dengan pakaian kan. Jadi dia pun memberi tawaran saya untuk join diorang untuk GP semusim. Kiranya di mana ada GP tu saya kena ikut lah. Tapi pada masa tu kesilapan saya tak tahu pasal marketing, tak tahu pasal macam mana nak deal. Itu adalah kerugian dan kenangan bagi saya. Untuk selepas tu saya kena belajar lah, banyak belajar pasal marketing. Itulah ceritanya.
Ya. Okey. Um, Selain itu, anda juga dikatakan banyak menyertai pameran lukisan, dan sekarang pun pameran yang sedang berjalan kan, iaitu anjuran daripada Craftora. Bila Craftora. banyak join pameran ni, mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai penglibatan anda pada pameran yang sekarang ni sedang berlangsung, baru saja bermula, iaitu pada 1 September dan sehingga ke 30 September saya rasa kan. Mungkin boleh kongsikan Betul. sedikit mengenai penglibatan anda, silakan. Okey, firstly saya rasa macam terkejut juga bila saya dapat WhatsApp yang menawarkan untuk saya berkarya dan join pameran ni. Sebab saya tak pernah lagi mengikuti satu pameran yang saya kena hasilkan karya tu berunsurkan satu topik yang sangat hebat, iaitu rasuah sebagai budaya. Jadi saya pun terfikir, wah ini satu cabaran lah bagi saya. So saya pun menerima tawaran tu. Itu dari Amir, sahabat saya kan, katanya Bang Zuna ada nak buat apa ni, pameran ni, iaitu dia yang apa, dari Craftora. Craftora sebab Abang Zuna ni dia ada Persatuan Pendidikan Hujah Ehsan kan. So saya pun rasa macam saya pun nak keluarkan jugalah pendapat saya, pandangan saya tentang rasuah ni. Dia dah menjadi sebagai budaya kan, dah lama sangat. Jadi saya pun rasa bersyukurlah dapat join pameran ni. Okey, baik. Pameran yang bertemakan rasuah sebagai budaya. Seperti yang anda katakan, dah lama benda ni kan, sebab tu dinamakan budaya. Dia dah jadi trend. Okey. Jadi Yang tidak boleh lagi, yang sukar untuk dihentikan mungkin kan. Dia daripada perspektif individu dulu, and then baru dia boleh daripada step yang seterusnya. Okey. Yang tu tajuk dia memang menarik kerana saya pun suka pada topik dengan tema pameran ini, iaitu rasuah sebagai budaya. Baik, ataupun karya lukisan kan kena hasilkan untuk apa ni, untuk pameran ni kan. Kejap lagi kita nak tunjuk karya yang kartunis Binjai hasilkan. Kita ada beberapa lukisan. Lepas ni kita nak tunjuk dan kita nak minta pelukisnya sendiri yang explain, yang jelaskan apa maksudnya. Mungkin ada 1001 makna kan nanti. Dan untuk anda yang ingin menyertai pameran ini, anda boleh layari laman sesawang, iaitu www.craftora.com. Ejaan dia CRAFTORA. Okey, Binjai nampaknya, Encik Binjai nampaknya kita kena tarik nafas dulu, nak bagi Encik Binjai minum dulu. Sebab lepas ni lebih menarik lagi, ada something yang saya nak kongsikan kepada pelayar kita di Facebook dan juga YouTube BBTV. Jadi anda jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.
Baik, kembali lagi bersama saya Anizan Hapani dalam Big Live edisi khas. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, ada something special iaitu mengenai kontes dan giveaway sempena Big Live edisi khas dan juga pameran Craftora. Okey, jadi hari ini untuk para pelayar kita di Facebook ataupun di YouTube, anda hanya perlu kongsi live kami ini dan like dan juga tonton live kami ini sehingga akhir, sehingga penghujung rancangan. Dan dengan mudah anda akan memenangi sebuah buku buku yang kartunis Zuna, okey? Yang bertajuk Politik Caca Marba. Yang ada di samping saya ni, kita ada banyak buku nak bagi. Sebab tu senang saja giveaway kita. Anda hanya perlu kongsi live kita ini, klik tanda suka ataupun like dan juga tonton sampai ke penghujung rancangan. Nanti admin ataupun produser kita akan pilih pemenang. Buku ini harganya RM30, dia nak bagi free sahaja, okey? Yang ni, yang ni disediakan oleh Zuna Cartoonist. Okey. Jadi jangan lupa kongsi, like dan stay. Baik. Seterusnya kita nak terus bersama dengan bersama lagi dengan kartunis kita iaitu Binjai atau nama sebenarnya Jaini Abdul Ghani. Selamat masih ada lagi. Tadi saya menjanjikan kepada para pelayar dan saya pun dah minta izin Encik Binjai sendiri untuk menjelaskan satu persatu hasil lukisan yang bakal yang ada dalam pameran Craftora tu kan. Antaranya kita akan bawakan secara maya, dapatkan penjelasan lebih detail daripada Encik Binjai sendiri. Okey. Sebab apa kita nak tuan badan sendiri yang menjelaskan sebuah lukisan ni. Sebabnya mungkin saya tengok maksudnya lain. Tapi lebih kuranglah sama begitulah kan. Macam semalam saya bersama dengan kartunis Syam Along. Saya nampak lain, dia nampak lain. Tapi maksud dia sama. Tu yang saya kata mungkin 1001 makna dengan sebuah lukisan. Okey, kita nak play satu dulu, satu lukisan ni. Ready tak? Encik Binjai ready? Ya, ready. Okey, jom kita tengok lukisan yang pertama. Okey, yang ni apa maksudnya Encik Binjai? Hati senang, hidup bahagia, kerja mudah, cepat kaya. Rahsianya duit kopi. Wow. Yang ini saya menggambarkan kehidupan seorang rasuah, penerima rasuah dan yang memberi rasuah kan. Kehidupan dia akan menjadi bahagia sebab dia dah tak fikir pasal orang kata, pasal hukum, dan benda ni akan boleh menjejaskan kestabilan dari komuniti yang kecil sampailah ke besar. Jadi itulah yang saya gambarkan, sebab duit kopi ni sering kali kita dari zaman, kalau di filem P. Ramlee tu pun kan ada kan disebutkan duit kopi ni. Jadi saya gambarkan betapa hidup seorang penerima ataupun pemberi rasuah ni dia bahagia sangatlah. Inilah gambaran dia, dan saya memikirkan ayat-ayat tu dia ada nampak sinis lah. Itulah tu. Capailah maksudnya dengan sempena tema pameran tersebut iaitu rasuah sebagai budaya, betul? Sebagai budaya. Okey, itu dia maksud daripada lukisan sebentar tadi, iaitu dia ada skrip yang pendek, lepas tu ada orang yang baring berbantalkan duit kan. Berbantalkan duit yang banyak dan kopi. Maksudnya duit kopi. Kalau kita nak
Apa-apa konon bagi duit kopi lah macam tu, duit jalan lah. Betul. Okey. Dah jadi budaya kan perkataan tu, ayat tu. Ah, ah, ah. Semua pun orang bila bila kita sebut duit kopi orang akan tahu dah apa tu. Ah. Okey, dari segi idea lama tak nak dapatkan untuk hasilkan sebuah lukisan yang macam tu? Idea ni bergantung kepada cara kita berfikir dan bagi saya lah saya sendiri saya buat research kan tentang budaya masyarakat dan tercetus dari situ saya terbayang benda ni bila ialah duit rasuah yang sampai tahap jadi budaya tu jadi pemakan rasuah ni dia tak fikir apa dah hidup dia nak senang relax tak banyak kerja kan begitulah tu. Itu dia. Nak hasilkan lukisan tu berapa lama tu? Yang tadi yang first tu berapa lama? Lama tak Yang ambil untuk tadi lukis? tu rasa dalam untuk cari idea je kadang-kadang sehari. Macam yang tadi tu itu cepat. Rasa dalam sejam je. Betul-betul hebat. Sejam je boleh lukis tu. Kalau saya seminggu belum tentu dapat. Nak lukis duit pun belum tentu lepas. Okey, yang tu baru lukisan pertama. Jom kita nak tengok lukisan yang kedua untuk dapatkan penjelasan daripada tuan punya badan sendiri. Okey, lukisan kedua. Hadiah menjadi habuan. Okey, skrip yang pertama tu dia tulis, ini hadiah tau Man. Esok kasih adjust akaun pejabat. Boleh kan Man? Wow, iPhone special edition ni bos. Okey bos, itu perkara biasa. Hihihi. Dia ada skrip dan ada gambar. Macam mana ni? Yang ni konsep nampak macam lain sebab dia ada two-way communication. Betul. Yang ni saya cuba sampaikan bagaimana satu hadiah tu dengan nawaitu. Ada nawaitu lain lah kan. Dan dia bila disampaikan, penerima dia tu menjadi habuan lah. Contohnya macam keadaan situasi sekarang antara majikan dengan pekerja kan. So dari sini untuk orang kata memancing pekerja dia tu, dia bagilah hadiah kan supaya urusan kerja dia tu yang mungkin kebanyakannya menyeleweng jadi lancar lah. Ini yang saya gambarkan ni dia sebagai juru akaun kan yang akan membuat urusan keluar masuk duit syarikat. Jadi majikan dia bagi hadiah yang hebat-hebat. Ini baru iPhone kan. Mungkin ada jam, mungkin pakej percutian tu pun kalau nawaitu dia sebagai untuk dapat melancarkan tugas yang ke arah menyeleweng, maka hadiah menjadi habuan. Macam itulah. Okey, yang tadi, yang baru ni, yang artwork yang kedua ni, lukisan kedua ni, dia suasana ni di kedai kopi lah you buat sebab dia ada minum atau di kafe gitu. Betul. So nak bincang Situasi dia yang dia kena di luar daripada kawasan untuk mengelakkan mungkin orang lain ataupun pekerja-pekerja yang ada sekeliling tu orang kata nanti dia menjadi syak sangka orang kata dia boleh detect lah ini mesti ada projek ni kan jadi dia kena bawa ke tempat lain lah mungkin selepas bekerja kan saya rasa mungkin benda ni dia ada realiti dia lah Okey, baik. Tadi ada dua lukisan, itu saja. Yang lukisan kedua ni ambil masa berapa lama? 1 jam juga? lebih kurang Lebih kurang, sekejap je kan ambil masa tak lama. dia okey
Saya dah biasa benda bila dah bagi tugasan tu. Mm-mm. Reference saya satu dari filem, Mm-mm. tapi yang utama dia dari aktiviti masyarakat sendirilah. Ya, kadang-kadang saya duduk perhati gelagat orang kan. Dan ada masa saya akan snap lah, ambil gambar. Dia akan menjadi satu yang uh, bila satu action tu saya boleh gambarkan dialog tu dah macam-macam boleh keluar. Contoh saya duduk dalam komputer kan. Ada masa saya tergelak jugalah sebab idea tu sampai dengan pergerakan tu kan. Jadi bila dah biasa dengan situasi realiti tu dia agak memudahkan untuk kita melakar dan menghasilkan karya sebegitulah. Okey, baik. Encik Binjai juga terlibat dengan banyak seni lukisan ya, bukan sahaja sebuah lukisan kartun seperti tadi, tetapi banyak ilustrasi, lagi karikatur, macam-macam kan? Tetapi Macam-macam. karikatur, okey. Apa lagi? Banyak tadi kan jenis-jenisnya, jenis-jenis seni yang telah diterajui oleh Encik Binjai sendiri, tetapi dalam banyak-banyak tu yang mana yang menjadi favourite, Favorite kesukaan? Ah. kesukaan saya tu rasa saya pun tak tahu mana satu. Sebab dalam satu-satu masa saya ada masa tu sampai 2 tugasan, 3 tugasan. Saya kena buat ilustrasi contoh dalam masa sama saya menerima tawaran untuk buat ilustrasi dokumentari TV. Jadi di sebelah nanti satu masa tu dalam tempoh beberapa jam ada pula call nak buat ilustrasi untuk novel pula. Di samping tu pula nanti ada pula klien nak tempah potret. Jadi saya tak ada satu satu lagi yang orang kata fokus nak buat apa sebenarnya. Sampai saya tertanya dengan ada tokoh penulis. Saya tanya dia, "Tuan, saya ni terlampau banyak cabang ni. Jadi mana satu saya nak fokus?" Dia kata, "Kau perlu ketepikan lah mana satu ni." Cuma saya enjoy lah. Sekarang saya enjoy untuk menikmati semua aliran seni tu. Itu keseronokan dia. Semuanya yang ada. Okey, antara Betul. seorang pelukis potret, kartun, apa lagi? Mural, ilustrasi, papan cerita dan karikatur. Sebenarnya dalam banyak-banyak tu yang mana satu yang paling mudah untuk dilukis? Macam potret lah. Potret tu muka orang Betul? Ambil Betul. tempahan macam tu. Yang Betul. tu lama lah sebab mungkin macam mana? Okey, kalau potret biasa saya boleh siapkan dalam sehari. Kalau tak ada hal lah. Betul-betul fokus sehari. Macam caricature dah biasa dalam tempoh 20 minit, 30 minit macam tu boleh siap lah. Paling saya kalau ikutkan keutamaan saya ni pada asal saya belajar iaitu melukis pemandangan. Jadi kalau pemandangan menggunakan teknik watercolor tu, cat air tu, bagi macam mana pun memang lajulah saya buat. Sebab dah bertahun-tahun itulah orang kata rezeki pertama yang saya dapat dan dia berterusan. Okey, baik. Tak kisahlah lukis itu ke ini. Dia ikut permintaan orang, customer. Yang penting ada rezeki gitu. Okey, dapat mengasah bakat dari banyak kategori lukisan yang berbeza kan. Ada mungkin ada ke semua pelukis pandai lukis semua benda, ataupun ada setengah orang dia pandai lukis potret sahaja, tak pandai lukis kartun ke macam mana? Betul. Dia ada beberapa kategori yang kita sendiri orang kata macam penyanyi lah kan. Setengah orang dia boleh nyanyi pelbagai genre.
setengah orang tu dia hanya boleh satu part je dia boleh nyanyi. Kalau nyanyi dari rock ke irama Malaysia tu, memang dia out. Jadi kalau bagi dia lagu rock, okey, itulah makanan dia. Orang kata dia lagi expert kan. Begitu jugalah macam rakan-rakan saya sendiri pun banyak macam tu. Dia ada yang expert pasal kartun, ada yang expert pasal storyboard iaitu papan cerita kan. Kalau bagi tugasan-tugasan tu memang masing-masing lah. Dia kepakaran dia tu orang kata hasil dia lagi mantap lah. Kalau macam saya ni, saya lebih suka semualah. Sebab saya suka belajar benda baru. Dan saya perlu tahu benda tu walaupun saya tak akan expert. Contohnya batik, seramik. Saya akan masuk department tu. Saya nak belajar. Asalkan saya tahu basic, okey. Sebab benda-benda ni, ilmu-ilmu ni, kebiasaannya saya dijemput oleh pihak universiti, sekolah untuk bagi ceramah bengkel. So saya akan bagilah benda ni, kongsikan balik. Contohnya macam budak universiti, mahasiswa-mahasiswi, saya lihat kepada kepakaran dia orang ni, mungkin dia buat seramik kan. Kau ni ada bakat, okey, saya bagi dia idea. Sebab saya minat tapi saya tak boleh buat. Macam tu. Saya punya prinsip saya lah. Okay, wow, hebat. Minat semua tapi boleh buat semua dengan baik. Itu yang paling penting tu. Minat juga. Kalau minat tak boleh buat, tak menjadi. Okey, dia Betul, macam tu. betul. Betul. Kalau saya minat lukisan je, melukis ni tak minat. So tak menjadi. Okey, baik. Tadi ada sebut batik, seramik. Maksudnya terlibat sekali membuat batik. Maksudnya lukisan kat batik tu kan? Ya, Lukisan betul, betul. batik. Dekat seramik tu pun corak seramik lah tu, lukis kat atas tu. Wow. Ketika saya masa dekat festival craft tangan Perak, ada kawan saya, sahabat saya dari Kuala Kangsar. Dia memang expert pasal batik. Jadi saya kata, okey, kau nak tengok kan biasa proses kau macam mana? Buat canting apa semua kan. Saya kata, okey, saya akan buat proses batik ni guna saya punya ideologi lah. Sebab saya dari sekolah memang saya dah biasa dengan batik kan. Saya tak gunakan canting, makna dia tak ada garisan lilin tu. So saya buat hasilkan kartun menggunakan batik secara spontan. So dia pun tengok kan macam mana kau kontrol warna dia. Sebab saya suka mengkaji benda tu. Jadi bila berhasil saya rasa okey. Bila contoh dalam keadaan kritikal tak ada lilin, saya masih boleh buat batik tu. Saya suka mengkaji. Seni, suka seni macam-macam boleh buat. Semua yang berkaitan dengan seni semua boleh. Semua yang berlukisan semua boleh. Okey, tadi saya tertarik juga dengar sebab katanya dipanggil oleh pihak universiti dan juga sekolah bengkel untuk berkongsi ilmu ataupun mengajar. Maksudnya Betul. tiap-tiap tahun ada jemputan, selalu ada jemputan lah gitu. Ya, setakat ni memang selalu. Tapi sebelum pandemik ni, memang setiap tahun memang saya banyak jemputan lah. Jadi dulu sekolah dekat Pulau Pinang, ke Pahang, sampai ke Ceruk Jerantut tu pun ada jemputan. Saya seronok sebab saya menggambarkan golongan muda ni adalah saya ketika dulu. Dan bila ada bakat, why not saya kongsi benda tu untuk diorang tahu career melukis ni dia ada masa depan. Sebab suatu ketika dulu bagaimana saya menjadi pelajar terbaik peringkat kebangsaan, semua nota saya tu semuanya kartun. Sampai cikgu saya marah. Dia kata, Jai, kau ni mana nota kau? Dia kata, ni lah cikgu, kartun. Ini kartun ni. Tak, saya kalau lukis kartun, saya buat note, saya akan ingat dan senang faham. Kalau dulu orang buat peta minda.
minda tu saya susah nak faham. Jadi saya buat lukisan, buat kartun saya faham. Jadi satu ketika tu saya buktikan kepada cikgu saya. Dia kata pelukis ni memang tak ada masa depan. Saya kata dengan cikgu tu, tak apa cikgu, saya buktikan macam mana saya boleh berjaya. Dan syukur Alhamdulillah, saya adalah penerima anugerah utama tokoh remaja paling cemerlang peringkat kebangsaan. Wow, hebat. Jadi itulah saya lebih suka berkongsi dengan golongan muda lah supaya benda ni kalau ada bakat dan ada usaha, insya-Allah boleh. Baik, tadi saya macam tadi Cik Binjai ada sebut, cikgu kata pelukis tak ada masa depan. Betul. Okey, pelukis tak ada masa depan. Mungkin ramai yang dekat luar sana juga menghadapi tentangan keluarga, mungkin ada kata-kata yang tak menyenangkan bila sebuah kerjaya itu dipertikaikan. Padahal mungkin nasib itu berbeza kan. Kita tak tahu masa depan. Jadi apa kata sedikit kata-kata nasihat ataupun semangat daripada Encik Binjai sendiri kepada bakal pelukis muda ataupun kepada peminat sendiri kat di luar sana tu. Saya syorkan jika ada bakat ketengahkan sebab pada zaman kami dahulu teknologi ni tak ada. Jadi sekarang saya melihat teknologi di peringkat media sosial ni semakin rancak. Jadi gunakanlah peluang yang ada ni dengan bakat yang ada, yakin pada diri sendiri bahawa satu-satu bakat tu itulah punca rezeki dan mendapat orang kata perhatian dan ada peminat dia sendiri kan. Jadi di zaman era orang kata di hujung jari ni, gunakanlah kesempatan yang ada untuk menjana pendapatan. Saya rasa saya perhatikan peredaran sekarang ni, saya sendiri pun dah masuk TikTok. Okey. Aplikasi yang saya rasa macam apa benda ni Jadi saya kaji. Rupanya di sebalik tu dia ada mendatangkan manfaat yang baik dan boleh menjana pendapatan. Saya lihat sendiri pun ada golongan muda yang menceburi orang kata mengekspos dia punya bakat tu. Saya tengok sampai beratus view, orang bagi gift kan. Rupa-rupanya saya tengok gift itu adalah pendapatan yang boleh ditransfer kepada dalam mata wang kita lah. So saya rasa syorkan kepada ibu bapa sendiri pun, apa saja pun bakat anak kita tu, bagilah sokongan dan bagilah panduan. Jika tak ada panduan ataupun orang kata nak belajar, banyak platform sekarang ni, contohnya macam Kraftora ni boleh tengok kan. Kalau boleh tengok di galeri Kraftora ada kan. Mana lagi? Banyak page Facebook, gunakanlah. Dan boleh, yang penting jangan malu bertanya. Sebab saya dulu mengalami benda ni. Saya malu bertanya tapi saya tak ada peluang. So bila saya dah start banyak bertanya dan banyak nak tahu, Alhamdulillah banyak perkara yang dah saya orang kata boleh masuk pelbagai bidang lah. Baik, sebelum kita pergi ke segmen akhir, segmen yang seterusnya, segmen yang pasti dinanti-nantikan. Okey. Sebelum tu apa kata Encik Binjai
buat sedikit rumusan secara ringkas, secara padat mengenai pameran yang bertemakan rasuah sebagai budaya. Okey, bagi yang melayari secara langsung pada petang ni, anda bolehlah pergi ke galeri pameran iaitu www.craftora.com. Semua huruf kecil. Dan organizer dia adalah Zunah, Persatuan Pendidikan Hujah Ehsan, dan disokong oleh MARI, USAID dan American Embassy. So dari website ni semua boleh tengok pelbagai jenis penyampaian karya mengenai isu rasuah sebagai budaya. Dan ada juga rakan-rakan saya tanya, kenapa nama rasuah sebagai budaya? Dia macam menggalakkan rasuah. Tak, ini perkataan ni dicipta supaya kita alert benda ni. Sebenarnya rasuah ni memang dah menjadi satu trend yang perlu kita benteras, dan melalui kartun ni dia dapat menyampaikan banyak mesej positif tentang rasuah. Jadi saya rasa pameran sebegini adalah saya sokong sepenuhnya, dan saya harap lebih banyak lagi pameran sebegini untuk menyampaikan mesej-mesej yang positif untuk menjamin keseimbangan dan orang kata apa, mengukuhkan lagi negara kita ni lah, membenteras budaya rasuah ni. Okey, itu dia penjelasan yang rumusan yang sangat padat dan jelas. Okey, baik. Kita dah hampir ke segmen akhir, tapi kita nak bagi Encik Binjai ready dulu, sebab selepas ni kita nak minta selalu orang tengok jauh je kan kartunis ni tengok lukisan yang dah siap, tapi hari ini kartunis Binjai nak tunjuk dekat anda semua secara live sekarang ni macam mana dia melukis. Tapi sebelum tu kita nak bagi ready, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana dan kembali lagi selepas ini.
Baik, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Anizan Hapani dalam Big Life edisi khas. Okey, yang ini adalah segmen yang terakhir di mana kita akan melihat kartunis Binjai untuk menghasilkan lukisan. Jadi anda semua boleh tonton, boleh tengok di Facebook dan juga di YouTube. Dan sebarang persoalan ataupun cadangan boleh diutarakan di ruangan komen. Dan untuk yang ingin dapatkan buku ini, hadiah ni kita nak bagi ni, tak perlu apa ni, nak bagi je buku ni, iaitu oleh kartunis Zuna ya, dengan tajuk Politik Caca Marba. Untuk mereka yang share, yang kongsi, like dan juga masih lagi menonton live kita pada waktu ini dan daripada awal hingga akhir. Kejap lagi kita akan announce siapa pemenangnya. Okey, sekarang ni jom kita nak tengok kartunis Binjai menghasilkan lukisan secara live. Secara live Dah ready ke? Okey. Ya. Okey, ready. Nampak tak? Rasuah sebagai budaya. Boleh mulakan untuk melukis. Okey, baik. Kebiasaannya saya kadang-kadang saya akan lakarkan guna pensel lah. Ada masa kalau mood lagi bagus, tak payah lakar dah, terus je. Orang kata apa, kalau dah biasa ni kan. Kartun ni saya buat lakaran ni, dia berkaitan dengan ni juga, tema kita ni. Macam dah nampak sikit. Nampak muka, tangan diletak kat muka, betul ke? Betul-betul. Betul, pandai ni saya. Hebatlah pengacara. Kadang-kadang kalau kita untuk orang kata mengekalkan idea tu supaya tak hilang ketika kita mungkin melepak kan, kena sentiasa bawa buku lah, buku lakaran, buku sketch. So kita boleh mungkin kita menulis skrip dekat sana kan, supaya kita idea tu tak hilang lah. Saya tak sabar nak tunggu hasilnya. Cerita mengenai yang dilukiskan ni. Rambut gitu. Hanya guna satu pengacara marker kita je. pengacara kita ni memang boleh melukis ke macam mana? Tak pandai. Tak Lukis pandai, pokok pun belum tentu jadi. Semalam saya dengan kartunis Syam Along. Syam. Dia suruh saya lukis. Kru gelakkan ketawakan saya hasil lukisan saya. Saya memang tak ada bakat melukis. Sebab ada antara apa, yang tak boleh melukis dia boleh jadi contoh macam kurator kan, sebab dia boleh menilai ni. Okey, biasa karakter begini. Bagi tengok sikit. Dia dalam keadaan tutup mata kan. Okey, saya akan buat dia punya dialog. Now you see. Okey, sambungan dia.
skrip pun kena berseni jugalah, tak boleh tulis biasa. Boleh juga. Dia bergantung kepada kesesuaian kita ni. Macam ni lah. Now you see, now you don't. Maknanya dia, apa-apa perkara yang melibatkan rasuah ni dibuat-buat tak nampak je. Walaupun simple macam tu, maksudnya besar, penuh makna. Penuh makna. Sebab kadang-kadang ada urusan-urusan yang menyeleweng ni, dia kata macam, tak apa, aku buat-buat tak nampak je. Tu maksudnya tutup mata. Betul. Nampak tak? Senang je. Mudah, berapa minit je dah siap dah. Dah siap satu kartun. Ya, bergantung dengan idea lah. Okey. Ada lagi nak lukis? Lukis apa lagi ya? Satu saja, itu saja? Ya, rasanya ini. Okey, itu saja. Jadi kita nak ucap terima kasih kepada Encik Binjai, kartunis Binjai atau nama sebenarnya Jaini Abdul Ghani, kerana sudi bersama dengan Big Blue TV pada hari ini untuk berkongsi ilmu, untuk berkongsi pengalaman dan juga pameran yang sedang berlangsung ataupun baru saja berlangsung pada 1 September. Untuk anda di luar sana yang ingin melihat pameran ini, boleh layari laman sesawang Kraftora, www.kraftora.com, dan juga boleh pergi ke Facebook Kraftora juga ataupun media sosial Kraftora, ataupun boleh tengok sendiri media sosial kartunis anda sendiri kan. Boleh kan diorang nak tanya, cari untuk beramal mesra. Okey. Jangan malu bertanya bab kata kartunis Binjai sebentar tadi. Okey, untuk mereka yang daripada awal hingga sekarang yang masih lagi menonton, yang dah kongsikan live kami ini, kami akan umumkan pemenangnya nanti. Pastikan anda nanti kita pilih siapa pemenang, siapa yang nak dapatkan sebuah buku, iaitu daripada Zuna Kartunis. Yang ini yang bertajuk Caca Marba. Betul kan? Nanti kita umum selepas live ini tamat. Okey? Jadi terus ikuti kami di laman Facebook ataupun YouTube BBTV. Okey? Nampaknya sampai di sini sahaja dulu, dan jangan lupa untuk saksikan Big Live edisi khas pada Ahad ini jam 3 petang bersama dengan kartunis juga, iaitu adik Ain Husniza. Encik Binjai kenal tak? Adik Ain Husniza, okey? Dia pun akan datang ke studio pada Ahad ini. Sekali lagi terima kasih kepada kartunis Binjai dan juga para pelayar kita di Facebook dan juga di YouTube. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum dan selamat petang.